Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Masih lagi panas dengan isu rasuah. Isu rasuah ini sebenarnya dikatakan harganya sebanyak 15 juta saja, tapi dinaikkan sehingga RM 80 juta, sahabat-sahabat semua. Oh, uang besar ya. Ini berlaku ketika era Perikatan Nasional, Kerajaan Perikatan Nasional dan menterinya adalah Guru Besar Nobita. Walaupun beliau menafikannya, tetapi hari ini pihak SPRM telah pun membuat siasatan dan juga tangkapan terhadap dua individu yang dikatakan terkait rapat dengan Guru Besar Nobita ini. Jadi menarik untuk kita ikuti pencerahan daripada Lokman berkaitan dengan kes rasuah daripada geng Kerangga, geng Sapu Bersih. Jadi saya ingin membawakan kita untuk mendengar sendiri apakah pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Hari ini saya saudara tergempar kerana begitu pantas pihak SPRM telah pun mengambil tindakan terhadap laporan yang telah dibuat oleh Ketua UMNO bahagian Batu, iaitu saudara Gulam Muzaffar, yang telah membuat laporan SPRM terhadap Razi Jidin. Dan ini telah membawa kepada penahanan dua individu. Pertama ialah setiausaha politik kepada Razi Jidin, seorang anak muda, dan seorang pencipta pencipta buku tuan-tuan yang dipercayai terlibat dalam skandal direct nego sebanyak 80 juta daripada WhatsApp yang viral. Dakwaan mengatakan bahawa nilai projek lebih kurang 15 juta saja, tetapi telah dimarkup sehingga 80 juta ringgit. Tetapi apa pun tuan-tuan, disebabkan laporan SPRM sudah pun dibuat, kita tak boleh cakap banyak pasal benda ni. Kita serahkan kepada kebijaksanaan pihak SPRM untuk menyiasat dan menentukan sama ada mereka-mereka yang terlibat patut dihadapkan ke muka pengadilan ataupun tidak. Tangkapan terhadap setiausaha politik dan tangkapan terhadap syarikat yang terlibat dalam pencetakan buku. Namun sudah pasti setiausaha politik, tuan-tuan, tidak ada kuasa untuk memberikan direct nego projek. Itu dah pasti. Jadi saudara, yang ada kuasa ialah Yang Berhormat Menteri Pendidikan itu sendiri. So ini nanti akan disiasat oleh pihak SPRM, dan saya yakin perkara ini mungkin tidak mengambil masa yang terlalu lama. Kalau hari ini Razi Jidin mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa beliau hari ini pegawai-pegawainya disiasat disebabkan kenyataan yang beliau buat di Parlimen, jawapan dia memang betul. Sebab apa? Sebab kalau mulut dia tak longkang, kalau mulut dia tak biadab dan kurang ajar terhadap Perdana Menteri, sudah pastilah Ketua UMNO bahagian Batu takkan membuat laporan SPRM terhadap dia. Betul tak? Sudah pastilah netizen-netizen tidak memaki hamun dia dan meminta supaya disegerakan siasatan. So puncanya ialah mulut dia sendiri. Kalau tanpa peranan mulut dia, tak adalah netizen mengeluarkan tentang apa yang berlaku. Ada seorang tu mengaku dia terlibat, nama Hani, dalam perkara ini. So biar pihak SPRM cari siapa Hani ni. Dan kalau boleh Hani ni jangan pula lari daripada memberikan keterangan setelah dia mengeluarkan kenyataan. Betul tak betul, walaupun dinafikan oleh Razi Jidin, biar pihak SPRM yang menentukannya selepas memanggil saksi-saksi.
Okey. Jadi malam ni saya yakin ramai nak bertanyakan pelbagai bentuk soalan. Kita pun dah masuk mood pilihan raya di Pelangai ni, saudara. Semalam sepatutnya saya berada di Pelangai, tapi kita punya permit polis tidak diluluskan. Saya harap selepas ini tidak ada lagi lah masalah untuk kawan-kawan kita di peringkat Barisan Nasional mendapatkan permit polis. Kita harap begitulah. Yang peliknya semalam Sanusi boleh dapat pula. Okeylah, tak apalah. Tak ada rezeki kita. Kita harap lepas ni dipermudahkan supaya kedua-dua belah pihak boleh menyampaikan apa yang mereka nak sampaikan melalui ceramah dan sebagainya. Okey tuan-tuan, kepada sesiapa yang nak bertanyakan soalan, boleh ajukan soalan di talian 0194819495. 0194819495 ya. Okey, kita buka pada sesi soal jawab. Okey Tok. Ya. Mungkin Tok boleh cerita sedikit apa yang WhatsApp tular yang Datuk baru cakap tadi dengan kenyataan. Saya cerita tapi kau tak sediakan benda tu. Saya pun tak dapat Tok. Datuk yang dapat. Tak dapat. Tak ada pun. Saya tak dapat pun. Maknanya tidak membuat kerja dengan baik. Sebab tu dimasukkan dalam WhatsApp staff tu. Ada ya? Ya. Alpa, leka Ada Tok. dan tidak peka. Tak ada. Okey. Tak ada. Okey. Ada. Benda tu dah 2 hari saya masukkan. So soalan saya, apa kena-mengena dengan apa mungkin ramai follower nak tahu apa yang WhatsApp yang tular tu dengan kenyataan media yang dikeluarkan Razi Jidin hari ni. Dia macam gini. WhatsApp yang tular tu berhubung dengan 2 isu. Pertama, isu Jacob. Okey. Kedua, isu percitakan buku agama kan, tapi bukan Islam yang mencetaknya. Dikatakan bahawa nilai lebih kurang 15 juta tetapi telah dimarkupkan hingga menjadi 80 juta bagi tujuan untuk mendapatkan dana politik. Ini dakwaan. Kita tak tahu benda ni betul tak betul. Jadi biar pihak SPRM siasat. Razi Jidin dia pun tak menafikan. Cuma dia kata pegawai dia, susu politik dia dengan syarikat yang terlibat mencetak itu telah ditahan kerana kenyataan beliau di dalam parlimen. Saya mengesahkan, betul. Kerana kalau dia diam saja, tak bercakap, tak mengganggu Perdana Menteri, ni kena faham. Saya bukan kata Perdana Menteri yang mengarahkan supaya dia disiasat, tidak. Tetapi kerana mulut celupa dia tu, biadab dia tu, kurang ajar dia tu, telah menyebabkan ramai orang bersimpati dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bila orang bersimpati, antaranya Ketua UMNO Bahagian Batu bersimpati, dia telah membuat laporan SPRM terhadap dakwaan yang tular selepas Razi Jidin bertindak biadab itu. Netizen mengeluarkan perkara-perkara ni. Perkara berkaitan dengan Jacob, perkara berkaitan dengan percetakan apa ni, pertama tadi Jacob, yang kedua pasal percetakan buku tu kan. Buku, ada 2 pasal Tengku ni. Pasal Tengku. Dia cakap di dalam WhatsApp itu tuduhan dia mengatakan bahawa isteri dia terlibat bersama dengan seorang tengku. Tetapi apa yang Razi Jidin jawab, isteri dia bukan tengku. Biasalah. Biarlah dia spin macam mana pun kan. Dia lari daripada soalan asal. Orang tak kata isteri dia tengku. Orang tak cakap orang cakap ada kaitan dengan seorang tengku. Itu dia pandai lah. Dia pandai. Dia menjawab, dia sebenarnya tidak menjawab benda yang betul.
Dia mengelak daripada menjawab dengan mengatakan bahawa isteri dia bukan seorang tengku. Okey. Ada yang minta masuk. Kita ada hamba Allah meminta masuk. Kita nak tahu betul-betul hamba Allah kan ni. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Handsome maju bro. Ni orang bagi ni masa ceramah dekat Ulu Kelang. Razi Jidin bagi reminder. Tapi sebelum ni, before this, Yes. Luqman Ziri pun pernah cakap isu ni kan? Saya cakap isu ni bila? Pernah bahas kan isu Anwar ni. Sebelum ni lah. Isu Anwar? Dalam UMNO. Isu Anwar. Tak, ni kita cerita Anwar, kita cerita ni cerita tentang Razi Jidin. Razi Jidin. Kan? Ya, Razi Jidin. Cerita saya pun cerita Razi Jidin lah. Okey. So apa masalahnya sekarang ni? Tak, saya nak tanya tu lah. Tanya apa? Tanya sebelum ni cerita lain, sekarang cerita lain. Okey, saya nak tanya kan. Dulu Muhyiddin Yassin dia kata PAS ni parti sesat, betul tak? Jangan ketawa, bro. Janganlah ketawa. Engkau expect orang jawab. Engkau dah tahu dulu kita bergaduh dengan PKR. Sekarang kita dah berkawan. Kita tak bangkitkan. Kita bengit benda-benda yang kita bercanggah pandangan, kita dah tak keluarkan. Ini sama macam apa yang Muhyiddin dulu cakap. Betul tak? Sekarang ni kau tuduh Anwar. Tuduh tu. Yelah. Saya nak tanya dulu Muhyiddin tuduh PAS itu parti kafir. PAS tu parti sesat. Mahathir pun cakap PAS parti kafir. Hari ini Mahathir pakai baju hijau. Engkau orang dah sucikan Mahathir tu. Betul tak betul? Daripada betul tak betul? Tak nak tanya ni, betul tak betul? Sekarang ni. Betul, alhamdulillah. So maknanya dalam erti kata lain, kalau dulu kita bermusuhan, memanglah kita akan cerita benda tak baik musuh kita, betul tak? Benda yang ni, nama siapa ni hamba Allah? Nama siapa? Ni nak tanya ni, nama siapa? Tak, bukan masalah nama siapa. Tak, cubalah jawab. Cuba ada sedikit rasa gentleman kan. Orang PAS ni semua tak ada telur ke? Tak boleh bagi nama. Cuba beritahu nama siapa. Yang isu satu bulan hari ni isu apa? Tak, tanyalah, kita tanya. Orang PAS ni tak boleh tak berani ke bagi tahu nama siapa? Kena pakai nama hamba Allah, kena berselindung. Dahlah selama hari ni korang ni semua bak kata orang tu menunggang agama, menunggang isu perkauman. Tapi kita tanya sekarang ni, setidak-tidaknya bila nak bercakap ni kan, pakailah nama sendiri. Nak tanya nama siapa, bagilah tahu nama. Allah okeylah. Allah okeylah. Saya tak ada masa lah kalau nak melayan orang nak apa ni argue bodoh ni kan. Assalamualaikum. Kita harap orang yang nak bersoal jawab dengan kita ni, kalau pakai nama samaran, setidak-tidaknya Waalaikumsalam. Salam perpaduan. Ya, salam perpaduan. Setidak-tidaknya kalau macam ni senang sikit, nama Nur Syam. Saya boleh jawab. Jadi saya nak address tu senang. Tapi kalau walaupun PAS ini, kalau pakai nama hamba Allah lah, hamba Sanusi ke hamba apa pun, tak kira lah kan. Tolonglah bagi tahu nama siapa. Tidaknya bila kita bercakap tu kita boleh address. Bagi muka sekali saya Datuk. Biar orang tahu muka saya, tengok muka saya tu. Okey. Orang faham. Senang. Datuk pun kenal saya rasa. Sama-sama kita berjuang tahun 98.
Ya. Di mana dulu? Muka ni Bukit Damansara. Bukit Damansara Kecil sangat mukanya. Okey bang, silakan. Ni Datuk, orang Ya. macam tu tak payah layan Datuk. Kita kena bagi peluang dia orang ni bercakap. Kalau kita tak bagi peluang dia orang ni cakap, kan? Cuma itulah sepatutnya dia pun jawab kita lah. Kita dah ulang banyak kali. Memanglah masa kita bergaduh ni, kita tak bersefahaman. Segala peluru yang kita ada, kita lepaskan pada musuh kita. Betul tak bang? Betul. Sama juga PKR dulu pun kata BN korup, BN rasuah, hoi, kan? Tapi bila kita dah ditakdirkan bersama, kita lupakan benda yang kita mengata satu sama lain sebelum tu, kan? Dan itu pun yang dibuat oleh Mahathir. Mahathir dulu kata PAS ni parti kafir, PAS ni parti ajaran sesat. Muhyiddin pun cakap benda yang sama. Dia kata PAS ni parti ajaran sesat. Songsang. Lepas tu dia kafir kan. Dia kata orang-orang yang mati di Memali semua mati katak. Hari ni Mahathir dah tak sebut benda tu semua. Betul tak? Telah disucikan Datuk. Telah disucikan. Jadi kalau mereka pun tidak kata orang tu, tidak mengeluarkan ayat-ayat yang dulu mereka keluar ke atas musuh yang dah jadi kawan, tapi dia expect kita ni mengeluarkan ayat-ayat yang dulu kita cakap kepada kawan baru kita. So Tak Datuk. Di sini Datuk, saya nak ni Datuk lah. Bagaimana perasaan hati perasaan puak-puak di Memali tu. Saya tak tahu nak bayangkan macam mana diorang punya perasaan. itu sebab Apa yang telah terjadi dia antara Mahathir dengan Hadi Awang. Dan satu lagi saya dengar dulu ada diorang buat pungutan untuk Betul. Memali tu dia buat pungutan untuk masa Memali, tapi duit tu sampai sekarang ni tak tahu apa jadi. Tak tahu sama ada sampai tak sampai, wallahualam. Ya, betul. Kalau diorang jawab sendiri. And then satu lagi tu, saya nak tanya ni, berkenaan dengan kes yang baru ni pasal Jcom ni dalam percetakan tu, dan ada kata satu lagi. Jcom bukan Jcom. Yalah, tapi satu lagi ada cerita kan pasal isu security. Tapi tak tahu sama ada benda ni betul tak betul. Security tentang yang mana Tak tahu dalam penyelidikan ada cerita dia kata kontrak security ke tu apa tapi saya tak berani nak Dia kontrak untuk pengawal keselamatan sekolah-sekolah lah. Ya. Tak berani saya nak tuduh pasal apa, kita masih belum ada bukti lagi. Tak apa, dia biasanya kalau orang mula bercakap macam ni, nanti akan ada orang yang mungkin ada kaitan dengan kerja-kerja security sekolah ni. Mereka akan bagi maklumat nanti. Percayalah. Itu bagus tu. Pasal apa? Itu bagusnya sekarang ni. Masa TikTok ke masa WhatsApp saya pun tak pasti, tapi ada tempat macam saya ingat seolah-olah saya terbaca. Tapi saya nak kepastian ni. Saya tak pasal benda ni saya tak nak duduk. Saya nak kepastian dulu baru kita boleh cakap. Betul. So kita tunggu nanti bila ada pihak yang bagi dokumen ke bagi maklumat. So nanti kita boleh buat dalam bentuk laporan kepada pihak SPRM biar SPRM siasat. Kalau dulu sedap je mulut dia orang ni lancang kan. Kalau dia orang ni lancang tapi dia orang bersih, kan? Dia orang tak ada isu. Tidak terpalit dengan skandal. Bolehlah kau buat mulut kurang ajar ni, kan? Kita pun boleh tahan juga mulut kita dulu. Kita tak nafikan. Tapi ada masa kita tak buat tapi kita pastikan kita tak terlibat dengan benda-benda yang Razi Jidin terlibat, kan? Ya, betul. Kalau benda tu, kalau kau dah tahu kau tak bersih, orang tengah berucap, Perdana Menteri tengah berucap, jangan kurang ajar sangat, gelak-gelak kan. Baru sekali Perdana Menteri senggol sikit, kan? You buat, you gelak sebab you buat.
Dia belum cakap, dia belum explain lagi buat apa. Kan? Dia baru cakap sebab you buat. Dia tak explain pun. Tapi Razi Jidin ni kurang ajar. Dia suruh tarik balik. Kan? Menjerit-jerit macam kokang makan belacan. Kan? Last kali netizen pula yang bantu senaraikan semua benda yang dia buat. Baru kau tahu. Lepas tu ada pula yang marah dengan tindakan biadab ni. Pergi buat laporan polis, laporan SPRM. Jadi SPRM siasat lah. Saya marah tu dia tuduh PM Act tu. Liwat lagi apa semua lagi. Itu yang saya marah sangat tu. Tapi kumpul saya tak boleh terima lah kalau dia cakap macam tu. Itulah kan? Dia. Bila dia kurang ajar macam tu, kan? Orang marah. Itu sebabnya kalau orang marah, kan? Orang keluarkan apa yang dia tahu pasal Razi Jidin. PMF pun mungkin tak tahu detail pasal Jacob punya isu skandal buku-buku apa? Buku-buku agama ni dicipta oleh bukan Islam kan. Dan apa lagi tu? Quran dari Fadwain dan apa lagi. So dia sendiri yang menyebabkan orang keluarkan benda tu. Bila orang buat laporan SPRM, maka memanglah cerita tengah panas. Betul tak? Maka setiausaha politik dia lah yang mula-mula ditahan. Setiausaha politik dia ditahan untuk siasatan, bukan bermakna dia dah bersalah. Tidak, ini kita kena faham. Ini kita kena jelas. Jangan kita menjatuhkan hukuman kepada orang yang belum lagi dijatuhkan hukuman. Betul tu. Kita kena faham dia dipanggil untuk siasatan, ditahan. Tapi biasa kalau dah tangkap tu, mestilah dah ada maklumat-maklumat terperinci yang perlu mereka sahkan. Maka ditangkap. Kan? Bila ditangkap, maka mungkin rumah dia akan kena ransack ataupun akan kena geledah. Mungkin aset-aset dia mungkin akan disita. Kan? Dia macam-macam implikasi dia lah. Dan last sekali, bila dah dapat jalan cerita semua sekali, dah sah penglibatan Razi Jidin pula yang kena tangkap. Macam tu lah. Terbaik sahabat-sahabat semua. Itu dia sedikit pencerahan ya. Dan satu demi satu ya, skandal mula keluar yang pernah mungkin kita tidak tahu, yang dikabarkan ya, berlaku semasa Guru Besar Nobita ini menjadi menterinya sahabat-sahabat semua. Dengan nyata, dengan begitu cepat, pihak SPRM telah pun membuat siasatan dan dua individu telah pun ditangkap untuk membantu siasatan dan direman selama 4 hari kalau saya tidak silap. Jadi kita berharap segala kebobrokan, segala salah guna kuasa, penyelewengan rasuah, suapan yang bernilai jutaan ringgit ini ya dapat didedahkan ya, kerana rakyat berhak tahu. Kerana semua ini juga melibatkan kepentingan awam. Duit rakyat, duit negara, maksudnya duit rakyat juga. Jadi itu dia terbaik pencerahan. Jadi sekali lagi, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat, jangan menjadi seperti Walan Walauntit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih. Ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orek Nampak Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.